Selamat petang, Mr. Michael. Exactly. Nanti dulu hello, Mr. Michael. I understand. Kenapa itu mic sangat soft Yeah, sound is okay. Yes. Yes. Okay. Nice. Okay. So, Yeah. good evening, Mr. Michael. So, I will pass the session to you, lah. Sure. No problem. Okay. Thank you very much. Baik, selamat sejahtera kepada semua. Apa khabar? Bahang matahari mempanas, bahang matahari membakar bumi. Ya, memang dekat luar suhu sangat tinggi. Ya, suhu sangat tinggi dan ya, Soksin. Okey. Baik. Baik, hari ini kita akan lihat pada satu bahagian yang sangat penting. Seperti mana yang saya sedia maklum kepada semua, kertas 2 ada 9 bahagian. Bukan senang untuk kita skor. Jadi saya balik-balik mendapatkan satu formula ataupun satu kesimpulan untuk kamu supaya anda boleh melihat. Okey, supaya anda boleh melihat apakah cara penulisan yang terbaik dan sebagainya. Ya. So ini yang saya rasa sangat penting. Alright. So hari ini saya tak tahu dalam kumpulan ini berapa orang yang boleh dikatakan mempunyai tahap kecemerlangan yang tinggi. Saya bagi dua option. I'm giving you two option. Option yang pertama ialah bagaimana melayakkan diri untuk mendapat A+. Okey, bagaimana untuk melayakkan diri mendapat A+. Dan satu lagi option saya akan berikan kemudian, iaitu bagaimana untuk mendapat B, kategori B dan A+. Sebab saya tak tahu bagaimana tahap kamu bagaimana saya tak tahu. Jadi adalah menjadi tugas saya pada hari ini, supaya saya dapat memberikan sedikit panduan berkaitan dengan bahagian ini. Okey. Pertama sekali, anda masih tertanya-tanya pada diri kamu, adakah saya disasarkan untuk cemerlang tertinggi A+? Sekarang kamu duduk dalam tanda soal itu. Okey, kamu tanya diri kamu, adakah saya disasarkan? Adakah saya disasarkan untuk cemerlang tertinggi A+? Nombor 2, kamu tanya diri kamu, bolehkah saya memperoleh cemerlang tertinggi? Jadi saya minta pelajar-pelajar dalam grup saya ini sekarang nyatakan kepada saya boleh ataupun saya tak boleh. Sebab saya tak tahu kamu. Kamulah orang yang paling mengenali diri kamu, bukan saya. Jadi yang ini sebelum kita mulakan karangan cemerlang tinggi, maka lebih eloklah saya letak di sini, adakah saya disasarkan untuk cemerlang tertinggi A+, bolehkah saya memperoleh cemerlang tertinggi A+. Dua-dua pun lebih kurang sama sahaja. Jawapan untuk ini kamu akan lihat pada akhir kelas, pada pukul 6.30, saya akan bagi jawapan untuk ini. Ya, alright. Baik. Dia bukan kamu semua mesti mau belajar dengan saya, kamu dapat A+. Segalanya daripada kamu. It's all depend on you. Segalanya daripada kamu. Baiklah. Jadi ini yang dua perkara yang perlu kamu fikirkan. Ya, dua perkara yang perlu kamu fikirkan, iaitu kamu di dalam konsep, adakah saya disasarkan untuk cemerlang tertinggi A+, atau bolehkah saya memperoleh cemerlang tertinggi A+. Kategori pertama, kamu duduk dalam soal, kamu fikir sajalah. Kategori kedua, kamu sudah keluar dari tanda soal itu dan kamu fikir juga. Saya rasa
Yang kedua ni lebih baik daripada nombor 1. Sebab nombor 1 ni kamu masih lagi tertanya-tanya, kamu masih lagi duduk dalam tanda soal dan fikir. Yang kedua, tanda soal kamu sudah buang. Kamu macam ada keyakinan. Okey, ayo hari ini kita tengok bagaimana pelajar-pelajar A+. Biasanya pelajar-pelajar A+ ini sekolah berasrama penuh, Maktab Rendah Sains Mara, sekolah sains, ya, sekolah sains, sekolah teknik, dan juga sekolah vocational, dan juga beberapa kluster sekolah-sekolah wawasan, sekolah bistari, ya, semuanya dikategorikan dalam A+. Dan mereka lah yang akan mendapat beasiswa kerajaan dan melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi di bawah IPTA dan sebagainya. Okey, ini yang bukti. Yang ini bukan saja untuk bahasa Melayu dan juga untuk subjek-subjek yang lain. Kamu mestilah mempunyai keyakinan. Okey, cuba kita lihat. Okey, seterusnya apa yang saya ingin sampaikan untuk bahagian karangan cemerlang tinggi. Sebenarnya seluruh Malaysia, guru-guru bahasa Melayu KSSM, SPF, mereka akan bincangkan perkara yang sama. Perkara yang sama. Yang penting dikatakan pendahuluan calon tidak matang. Apabila kita membacakan pendahuluan, kita sudah tahu bahawa pelajar ini memang pendahuluannya tak guna. Kalau pendahuluan tak guna, memang tak guna. Jadi daripada pendahuluan itu, kita dah nampak kesalahan bahasa, kita dah nampak kematangan pelajar, kita sudah nampak kesilapan pelajar. Jadi impression ataupun impresi ataupun angkapan dan tangkapan seorang guru terhadap pelajar itu pada awalnya sudah ada. Kalau saya nak masuk rumah kamu, saya nak tengok sama ada rumah kamu cantik, tidak, bersih, kemas, rapi. Saya tak payah pergi bilik ke bilik sampai kitchen, saya tak payah pergi sampai ke dikatakan sebagai dapur kamu. Saya hanya duduk di ruang tamu sahaja dan saya dapat menilai bagaimanakah bilik kamu dan juga kitchen kamu dan sebagainya. Itulah kebesarannya sebagai seorang guru. Kalau dia baca pendahuluan, dia tahu siapa kamu, diri kamu. Isi terpesong kerana tidak memahami kehendak soalan. Soalan tanya lain, dia buat lain. Okey, soalan tanya lain, dia buat lain. Kelemahan dalam merencanakan isi ISCP ini yang asas, isi huraian contoh penutup isi. ISCP ini ialah satu formula yang lama digunakan, ya. Jadi kelemahan dalam merencanakan isi ISCP, pelajar memang tidak dapat merencanakan isi dengan baik. Banyak kesalahan tata bahasa, pengulangan isi yang sama dalam perengan yang lain. Isi pertama dia bincang pencemaran alam sekitar berpunca dari faktor manusia. Dia kata manusia telah pun membakar hutan, membakar semak samun, menggondolkan tanah, ya, menarah bukit dan gunung untuk tujuan pembangunan. Benda yang sama dia ulang balik dalam perengan yang seterusnya. Ini yang berlaku. Kalau ini yang berlaku bermaksud kamu bukanlah seorang pelajar yang cemerlang. Isi yang diberi tidak relevan dengan tema. Tema berbincang berkaitan dengan kesan keracunan makanan kepada pelajar. Kesan keracunan makanan kepada pelajar. Kamu pula bincang pasal punca-punca. Jadi isi tidak relevan. Dan lahir sekali ialah format tidak relevan. Jadi seluruh Malaysia, seluruh Malaysia dari Kota Baru hingga Kota Belud, dari Kelantan hingga ke Sabah dan Sarawak, kita dah boleh buat andaian semua guru bahasa Melayu akan fokus ini. Tapi saya lain sikit. Saya melihat kamu dari segi aspek lain. Kelemahan calon yang sebenarnya bukan yang warna hitam itu, yang warna biru ni. Ini yang betul-betul kamu. Saya sudah turun ke tahap 17 tahun, saya dah masuk dalam benak fikiran kamu, saya dah menyelam dasar pemikiran anda dan saya sudah pun mendapatkan jawapannya. Inilah pengalaman saya selama 30 tahun mengajar bahasa, saya dapat ini saja kelemahan pelajar, bukan yang warna hitam itu. Wrong. Ini yang wepeng ni apalah. Okey, faham? Saya sudah nampak. Yang pertama sekali, tidak mempunyai minat dalam penulisan. Kamu langsung tidak mempunyai. Kalau tidak mempunyai minat, macam mana kamu nak buat penulisan? Pendahuluan pun tak tahu, isi pun tak tahu, huraian pun tak tahu, kibat pun tak tahu, hebat pun tak tahu. Memang sudah ada satu kebencian dalam diri kamu dalam penulisan. Bukan saja untuk karangan, namun juga untuk esei bahasa Inggeris, namun juga untuk geografi, sejarah ke, moral ke, pengajian Islam ke, apa ke dan sebagainya.
yang melibatkan esei dan melibatkan penulisan. Kamu memang sudah tidak mempunyai minat. Kalau kamu tidak mempunyai minat, susah. Faham? Okay, nombor 2, tidak peka akan isu semasa dan persekitaran. Okay, pada hari ini, selain dari COVID, apa lagi isu semasa yang berlaku di Malaysia? Kejatuhan nilai wang Malaysia, kejatuhan ekonomi, peningkatan harga barang. Kamu tengok, dulu sekilo ayam RM6.80. Sekarang berapa? Saya nak tengok kamu peka atau tidak. Sekilo ayam sekarang berapa? Bagi jawapan. Kau tahu makan saja. Sekejap. Sekilo ayam berapa sekarang? Ni tak pernah keluar ni. Tak pernah keluar, tak pernah ingin tahu. Sekilo ayam sekarang ni berapa? 35 ya. 35 kat 1 kilo ayam. Belum sampai lah. Malaysia belum sampai lagi mah. Okey, Adrina bagus. Dia tahu RM9. Okey, sebenarnya RM9 pun tak ada. Sudah sampai ke tahap RM10. Maksimum RM10. Sekarang RM9.20, RM9.50. Dulu RM6.80. Seekor ayam you beli pun RM13, RM14. Sekarang seekor ayam you beli RM22, RM23. Hancur Malaysia kalau macam ni. You faham? Kenapa kita tak boleh kawal? Bukan kita tidak ada pengusaha-pengusaha ayam yang di kawasan-kawasan Kuala Pilah, Port Dickson, kawasan-kawasan pedalaman dari bandaraya dan sebagainya. Masih lagi mengharapkan ayam dari Thailand. Memang kita boleh dapat ayam dari Thailand lah sebab memang kita gunakan jalan darat. Masih lagi fresh. Saya dengar mereka juga nak import ayam dari China. Itu ayam beku. Kau makan ayam tu otak kamu pun beku lah nanti. Yes, chicken import. Ini yang berlaku dan sebagainya. Jadi kamu tengoklah kenapa kerajaan tak kawal. Sekarang kita punya persoalan ini bukan persoalan politik ataupun ekonomi. Saya tidak mau cakap tentang kenaikan harga. Saya cuma nak cakap kamu harus peka dengan persekitaran. Okay, peka akan masalah banjir yang berlaku. Peka akan dikatakan rentas negeri. Apakah kesan sampingan, kesan utama yang bakal berlaku selepas rentas negeri dibenarkan? Langkawi telah pun dikenal pasti sebagai satu destinasi pelancongan. Hampir lebih kurang 85,000 pelancong tiba di Langkawi selepas kerajaan mengumumkan rentas negeri. Dan sebelum itu pun dianggap satu hari hampir lebih kurang 2 hingga 3,000 yang sampai dalam statistik Kementerian Pelancongan dan Seni dan Kebudayaan Malaysia. Faham? Itu semua ni isu-isu semasa yang berlaku dan sebagainya. Isu semasa PDPR. Pembelajaran dan juga pengajaran dalam talian khasnya di rumah memberi kesan dan sebagainya. Tiada bacaan yang luas, tak pernah baca. Surat khabar pun tak pernah baca, majalah pun tak pernah baca, internet punya news pun banyak tak pernah baca. Okey, langsung tidak ada pembacaan. Kalau tidak ada pembacaan, bagaimana kosakata kamu nak berkembang, macam mana kamu nak mengembangkan diri kamu? Tiada komunikasi sosial yang baik dalam kelas, tiada komunikasi baik antara pengetua. You ingat pengetua tu apa? Gergasi ke nak makan kamu? Jumpa dia pun manusia juga yang berfikiran, yang berperasaan, ada darah, ada urat. Kenapa mau lari? Bincang dengan dia, apa masalah kamu? Kalau kamu ada sedikit kemudahan yang terdapat disediakan, masuk sajalah pejabat, itu apa? Kita mesti ada satu hubungan yang begitu sosial dengan pengetua, dengan guru disiplin. Nampak guru disiplin bertempiaran lari. Kenapa? Kau tak buat salah, berani kerana benar, salah kerana takut kerana salah dan sebagainya. Jadi tidak ada komunikasi sosial yang baik. Dalam kelas, tidak mau berhubungi, tidak mau berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelajar-pelajar Melayu maupun pelajar India maupun pelajar Cina, Sabah dan Sarawak. Jadi di sini kita nampak berlakunya satu apresiasi kaum tidak berlaku dan polarisasi kaum itu berleluasa. Apabila kita tidak mau berkomunikasi, bermaksud kita tidak dapat share. Kita tidak dapat berkongsi. Kita dapat berkongsi pengalaman dengan seorang pelajar dengan seorang pelajar lain. Dulu masa saya jadi pelajar, kebanyakan pelajar dalam kelas saya adalah student saya. Tanya saya kenapa? Semasa saya pelajar tingkatan 5, semua pelajar dalam kelas saya adalah pelajar saya. Ingat, pelajar saya tahu. Saya kelas account. Kebanyakan kelas account ni semua kawan-kawan saya budak Chinese, budak Cina. Budak Melayu sedikit. Kenapa saya semua pelajar dalam kelas saya ini menjadi kawan saya, menjadi pelajar saya? Sebab saya semak dia orang punya karangan. Kita percaya.
Dalam kelas saya semua kawan-kawan hantar karangan dengan saya. Saya semak karangan dia orang. Sebab sayalah satu-satunya pelajar, seorang saja pelajar lulus bahasa Melayu. Masa saya tingkatan 5, itu zaman 30 tahun dulu tau, bukan senang macam ni, susah bahasa Melayu itu. So most of my Chinese friend is my student. Saya semak dia orang punya karangan. You percaya tak percaya? Yes. Okey, bermaksud komunikasi kita baik, bacaan kita luas, kita ada peka. Satu lagi, menganggap bahasa Melayu ni sebagai subjek mulus, mudah lulus. Memberikan keutamaan kepada subjek lain. Alah, bahasa Melayu lah hari-hari cakap boleh dengar punya. Seterusnya memberikan keutamaan kepada fizik, chemistry, bio, maths, modern maths, perdagangan, account, ya, pengajian Islam, ya, ataupun moral, ataupun sejarah, semua harus diimbangi. Semua harus diimbangi. Sebab subjek-subjek lain bukan subjek kebangsaan. Bahasa Melayu ni subjek kebangsaan termaktub dalam Perlembagaan Malaysia 152, Akta Kebangsaan dan juga Akta Bahasa Rasmi. Kamu kena faham. So inilah kelemahan calon yang sebenarnya. Bukan ini. Kalau kamu sudah membaiki yang biru ni, yang hitam ni boleh buang. Sebab automatik semua ni akan malap. Automatik semua ni akan timbul. Selagi kamu tak siap bahagian biru ni, kamu tak boleh pergi untuk bahagian hitam ni. Selagi itulah kamu akan buat banyak masalah dalam bahagian hitam ni. Ini saja. So 85 hingga 90% guru akan fokus pada yang hitam. Dia tak fokus pada yang biru. Sebab dia tak pernah menyelami. Dia tak pernah menyelami pemikiran pelajar. Saya sudah menyelami. Maka saya berani mengatakan, inilah masalah pelajar seluruh Malaysia. Confirm. 100% saya katakan. So, kamu sendiri patut tahu. Tepuk dada, tanya selera. Tanya sekarang. Biar jujur pada diri kamu. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Inilah kelemahan calon yang sebenarnya. Yes. Saya sudah ajar semua pelajar. Baik, sekarang kamu lihat ini. Formula pendahuluan. Okey, ini merupakan satu cadangan saja. Kamu tak perlu nak mengikuti saya. Ini cuma saya menggunakan konsep MISOP. MISOP. Kalau kamu nak ingat MISUP pun bolehlah. SOP ada sini. Malaysian SOP. Senang. Boleh MISOP. Okey, senang. Mike So lah. Lebih kurang ingat nama saya Mike So pun bolehlah. Okey, M maksudnya tajuk karangan ini ditulis. Masa atau isu karangan ini ditulis. Bilakah karangan ini? Tahun lepas. Tajuk karangan ini hangat. Tahun lepas, tahun ini, semasa ini, marca pada ini, darsa warsa ini. Okey, pada hari ini, masa. Kan dalam Komsas kita latar masa kan? Inilah latar masa dia. I maksudnya ada tak isu ini dikatakan sebagai isu dalam negara ataupun luar negara? Adakah isu ini dikatakan sebagai isu dalam negara ataupun luar negara? So kamu kena kenal pasti. Lepas tu sebab mengapa isu ini diketengahkan? Ada tak isu ini serius? Adakah isu ini sangat penting kepada masyarakat? Adakah isu ini menjadi satu dikatakan harapan kepada rakyat? Okey. Lepas tu oleh itu apa yang patut dilakukan? Dalam pendahuluan jangan masukkan sebarang isi. Okey, oleh itu apa yang patut dilakukan, dan P ialah persoalan. Okey, persoalan ialah menjawab tugasan yang diberi. P ialah tema. Kita balik pada tema. Kalau tema katakan langkah-langkah apa dikatakan meningkatkan bidang pelancongan negara kita, dalam persoalan pun mesti ada. Kamu salin ini 1 minit. Ni stop. Salin cepat. Kalau sudah bagi tahu ya. Okey, ada yang ambil foto, ada yang salin ya. Kita pulanglah.
Baik, kalau sudah, nah ini just boleh ambil foto lah untuk jimatkan masa kan. Kita boleh ambil foto dan sebagainya, tak ada masalah. Boleh ya? Okey. Baik. Okay, sekarang kita lihat contoh. Sudah ya? Cukup ya masa? Kamu dah ambil foto ke? Ataupun kamu dah salin ke? Kan? Misop senang saja kan? Okey, thank you so much Alia. Sekarang kita masuk pada ni. Kamu tengok betul-betul. Kamu tengok bagaimana pelajar ini membuat kelestarian intro. Maksudnya pendahuluan yang berterusan. Kelestarian intro. Bagaimana dia buat kelestarian intro. Okay, pertama sekali kamu nampak masa atau isu ini. Marca Pada. Sektor pelancongan merupakan elemen penting yang menyumbangkan kepada kemajuan ekonomi sesebuah negara. Tajuk dia ialah langkah untuk meningkatkan sektor pelancongan negara kita. Langkah-langkah untuk meningkatkan sektor pelancongan negara kita. Ini kita punya karangan hari ini. Bahagian masa kamu nampak dewasa ini, Marca Pada. Sektor pelancongan merupakan elemen penting yang menyumbangkan kemajuan ekonomi sesebuah negara. Saya bincang secara global. Saya tak katakan Malaysia. Faham? Isu semasa kamu tengok di Malaysia. Okay, lepas saya bincang global, saya menjuruskan benda tu ke Malaysia. Di Malaysia. Okey, saya menjuruskan benda tu di Malaysia. Di Malaysia. Marca Pada ini maksudnya dunia hari inilah. Nah, pada hari inilah. Pada hari ini, dunia hari ini, dewasa ini, pada hari ini, something like that. Marca Pada. Okey, itu yang disampaikan dan sebagainya. Baik, di Malaysia, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Ini saya ambil Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Ini kementerian. The Ministry of Tourism, Art and Culture of Malaysia. Telah mengorak langkah untuk memastikan sektor pelancongan negara ini sentiasa berkembang dan mencapai sasaran yang diimpikan. Jadi, memang ada isu semasa dalam negara. Itu pasal saya letak di Malaysia. Kalau luar negara, saya letak secara global. Ataupun seantero Asia Tenggara. Ataupun seantero Asia, saya letak di situ. Bermaksud Kementerian Pelancongan ini telah mengorak langkah. Mengorak langkah, mencipta langkah. Mewujudkan langkah. Mewujudkan pendekatan. Mewujudkan alternatif. Untuk memastikan sektor pelancongan negara ini sentiasa berkembang. Dan mencapai sasaran yang diimpikan. Maksudnya mereka sentiasa duduk dan membuat pendekatan, membuat penilaian. Ya, mengapa saya katakan begitu? Sebab dan alasan. Hal ini dikatakan demikian, melalui sektor pelancongan negara ini mampu menarik lebih banyak pelancong. Ini ialah kesan ataupun situasi yang berganjak dari pelancongan itu. Hal ini dikatakan demikian kerana sektor pelancongan ini mampu lebih banyak pelancong asing untuk berkunjung ke Malaysia, menikmati keindahan alam semula jadi dan variasi budaya yang unik. Hanya Malaysia sajalah mempunyai variasi budaya yang unik. Kan? Okey, sebab oleh itu apa perlu buat? Apa tindakan yang perlu buat? Ini semua ni bukan isi tahu, ini semua ni perbincangan secara umum, a very general discussion. Oleh itu tindakan tuntasnya kerjasama dari pelbagai pihak. Bila saya katakan kerjasama pelbagai pihak, jangan berhenti. Nyatakan siapa? Kerajaan, masyarakat dan wadah. Wadah maksudnya saluran. Saluran hubungan antarabangsa negara perlu mapan dalam fokusnya. Maksudnya kita tahu bahawa Malaysia mengadakan hubungan antarabangsa dengan negara-negara di Asia, negara Eropah, negara Amerika dan juga negara Australia dan Asia Tenggara. Jadi bila mereka mengadakan hubungan Asia Tenggara, mereka perlu mapan. Mapan di sini maksudnya kukuh. Dan mestilah mereka fokus dengan lebih tepat sekali. Itulah tindakan yang perlu diambil. Persoalannya balik pada tema. Sejauh manakah usaha dan pendekatan yang bakal diambil dapat membawa zaman gemilang dalam merealisasikan sektor pelancongan berkembang maju setanding dengan negara yang maju yang lain. Nampak? Tak ada pun saya bincang isi. Kamu lihat bahasa. Marca Pada. Bahasa Sanskrit. Elemen. Bahasa Inggeris. Ya. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Kementerian ini jabatan kerajaan. Mengorak bahasa Melayu tulen. Sasaran bahasa Melayu tulen. Okey? Variasi budaya. Variation of culture. Bahasa Inggeris. Okey, unik. Tuntasnya, jelasnya. Alright? Kerjasama masyarakat, wadah, saluran. Antarabangsa perlu mapan, kukuh dalam fokusnya. Kamu jangan berganjak.
Kalau kamu sudah melepaskan anak panah, pastikan anak panah itu tepat pada sasaran. Tak boleh keluar daripada dia punya sasaran. Persoalan tema, membawa zaman gemilang, merealisasikan sektor pelancongan, berkembang maju standing dengan negara maju yang lain. Nampak? Jadi jelas sekali di sini satu pendahuluan yang cukup menarik, cukup baik, cukup tuntas dan cukup kukuh. Tidak ada isi dalam bahagian ini. Semuanya berkait dengan pelancongan sahaja. First, dia bincang pasal global. Lepas tu, dia dah menjuruskan global tu kepada Malaysia. Lepas tu, dia dah katakan kenapa pelancongan ini banyak sekali dibincang. Apa tindakan yang patut dibuat. Lepas tu, diwujudkan persoalan sejauh manakah usaha ini akan berjaya. Inilah kelestarian intro, belajar, cemerlang, A+ tertinggi. Saya tidak tahu sama ada kamu boleh ikut ataupun tidak, tapi saya bagi the best. Kalau kamu jumpa the best of the best, lepas ni saya tak tahulah. Kalau kamu jumpa the best of the best, saya sekarang mengajar STPM, saya tahu itu kajian ilmiah. Itu kamu kena masukkan data, kena masukkan statistik, kena masukkan dia punya apa dikatakan peratusan, itu lagi tinggilah. Jadi untuk SPM tak perlu. Dan saya boleh bagi rujukan daripada Kementerian Sumber dan Jabatan Statistik Negara, Jabatan Insolvensi Negara, Jabatan Perangkaan Negara dan juga kadar pertukaran wang asing berapa banyak pelancong asing masuk, berapa banyak pelancong asing keluar, menunjukkan bahawa peningkatan 2.3% berlaku pada tahun 2019, jatuh kepada 0.6% akibat COVID. Itu semua tu kajian ilmiah. Itu tak boleh buat. Awak SPM, this is the best for you. Boleh faham? Kebanyakan pelajar yang tanya saya, how to score A+ serangan tertinggi. This is the one. Dia punya pendahuluan mesti ni, tak lari. Fokusnya pelancongan, fokusnya langkah, tak lari. We are still on the track. Kita telah mendarat pesawat kita di atas laluan udara yang tepat, laluan landasan pendaratan yang tepat. So, kapal tidak akan terhempas. Boleh faham? Senyap saja. First time ke jumpa benda-benda macam ni? Adriana, Alia, Amirul, Chuan, Hazel, Ketung, Kairina, Lisawe, Min, Natasha, Nurazin, Ryan, Sapi. Faham ke? Kalau you tak bagi respon macam mana saya tahu. Boleh saja, bukan faham. Takutlah tu. Jangan takut, tak ada apa-apa. Okey. Inilah pelajar yang sejati dan dastari, cendekiawan, aristokrat ilmu yang tertinggi. Selalu kamu tanya macam mana dia dapat A+. Inilah A+. Apa susah? Okey, sama ada saya bagi 1 minit, you nak foto ini, you want to take photo of this, or you want salin memang tak ada masalah. You ambil foto lah. Okey, saya bagi 1-2 minit, you ambil foto. Kalau sudah, bagi tahu sudah. Okey. Ambil foto senang ya, nak tulis susah ya. So pastikan ya. Baik. Okay, sekarang kita akan masuk pada Lim Sawe ya. Thank you. Sekarang kita masuk pada bahagian isi. Okey, pendahuluan dah lengkap ya. Ada siapa-siapa lagi tak faham? Tak apa, ambil dulu. Ambil dulu. Nanti saya akan bagi kamu option yang kedua, kategori B. Kalau B pun tak boleh, saya masih lagi boleh bagi option C. Jangan takut. Kita ada banyak option. Tak ada masalah. Sebab
tahap pelajar ni kepelbagaian. Saya tak salahkan pelajar, mungkin pelajar ni tak didedahkan, ataupun kamu kekurangan bahan, ataupun di sekolah kamu tu mungkin guru tak bermain peranan, atau kamu sendiri itu gagal dari segi mencipta sejarah sebagai pelajar cemerlang. Itu sahaja. Itulah 3 faktor yang saya risaukan. Sebenarnya kamu semua ni boleh. Okey, kita lihat perkembangannya. Cuba lihat ni, merencanakan isi. Okay, saya ambil formula I have 2 cups. Ni bahasa Inggeris senang ni. IH2 CUP. Apa itu I have 2 cups? I ialah idea utama. H ialah huraian, bagaimana benda tu berlaku dan sebagainya. H2 ni ialah huraian nombor 2. Contoh, ungkapan indah, slogan peribahasa, mutiara kata, dan penegasan. Penegasan ni penutup isi. Ini dikatakan sebagai IH2 cup. Maksudnya I have 2 cups. Dalam satu perengan, kamu tulis semua ni. Kita sedia maklum 7 perengan, tolak pendahuluan dengan kesimpulan 2, 5 isi. Kalau kamu nak jadikan 6 perengan pun boleh. 4 isi dan pendahuluan dan kesimpulan. 6 perengan pun boleh. Kalau kamu letak 6 perengan, bermaksud kamu tulis dalam 6 kali 80 lah, satu perkataan lah. Kalau 6 perengan, 6 kali 80 patah perkataan, 480. Sebab ini kamu hanya tulis 500 saja kan. Kalau 7 perengan, 7 kali 70. You buat sama ada 5 isi atau 4 isi. Kalau 4 isi, anda boleh ambil 80 patah perkataan. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. 30 plus 160. 480. Kita pulang. Jangan bagi kurang dari 3 isi ya. Minimum 3 isi, maksimum 6 isi. Maksimum 5 isi. So cuma sekali 7 perengan. Kalau 6 perengan pun boleh. Okey, jadi I idea utama, H huraian, H2 lagi huraian 2, C ialah contoh, U ialah ungkapan indah, slogan peribahasa mutiara kata, dan P penegasan. Ini macam vaksin. Ini ialah vaksin Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca dan juga Pfizer. Kalau kamu tak boleh ini, nanti saya kena bagi kamu Sinovac, Sinopharm. Yang kebersanan dia agak kurang. Sekarang kita pergi untuk apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat untuk vaksin yang bagus. Okey, kita lihat dia punya. Ini dah salin dah? Dah salin? Dah ambil foto ni? Sudah? Okey, bagus. Okay, kalau macam itu kita pergi untuk bahagian ni. Okey, bahagian ni merencanakan isi karangan. Pada hemat saya, sektor pelancongan amat memerlukan sinergi, promosi yang mapan dan holistik dalam sasarannya. Ini ialah idea utama. I have 2 cups. I have 2 cups. So idea utamanya pada hemat saya, sektor pelancongan amat memerlukan sinergi, promosi yang mapan dan holistik. Tengok bahasa dia, sinergi. Promosi yang mapan, holistik. Sinergi maksudnya sesuatu usaha yang unik, sesuatu usaha yang boleh dikatakan sebagai profesional, tahap profesional, sinergi. Sesuatu yang pastinya memberikan kejayaan, sinergi. Mapan kamu tahu, kukuh, holistik maksudnya menyeluruh. Okey, huraian. Huraian berdasarkan pada promosi kan. Kerajaan dan sektor swasta berganding bahu dalam mempromosikan produk-produk dan pakej-pakej pelancongan di dalam dan luar negara dengan harga yang begitu kompetitif dan mempunyai daya saing yang baik. Jadi kita mestilah memberikan suatu harga yang kompetitif, yang mempunyai daya saing yang baik. Dia haruslah mempromosikan produk-produk dan pakej-pakej pelancongan yang menyeluruh. Ini huraian 1. Okay, huraian 2 kamu tengok, pendekatan yang pragmatik. Walah. Apa punya bahasa hang ni agak faham dia kata. Tak faham dia kata. Okey, pendahuluan yang pragmatik. Pragmatik di sini ialah pendahuluan satu pendekatan, satu langkah yang gigih. Satu langkah yang begitu kuat sekali, begitu kukuh. Satu langkah yang begitu meruncing sekali, pragmatik, sesuatu yang mempunyai kelainan, perbezaan.
dapat memberi Malaysia satu pendedahan kepada holistik, kepada seantero dunia, disusuli pula dengan keunikan, kemajmukan kaum. Ini sangat penting. Dalam pakej, promo produk dan ini, kita masukkan kemajmukan kaum. Cina, India, Melayu, Sabah dan Sarawak. Agama, budaya dan kesenian timur yang kaya dengan nilai luhur dan murni. Bermaksud, dalam kita punya produk dan pakej pelancongan, kita mestilah menyasarkan kepada kemajmukan kaum, budaya, kesenian, makanan, bahasa, agama, supaya mereka dapat mendalami. Kalau kamu pergi Langkawi, ada dia punya tradisi-tradisi orang-orang Melayu Siam dulu. Dan juga makanan-makanan tradisional Melayu, Western food, Chinese food, semua tu ada kan. Semua tu melambangkan kita punya kita punya tradisi Malaysia. Kalau kamu pergi dekat Melaka, di situ ada church. Kita tahu yang inilah berkaitan dengan agama Kristian, Chi Tu Chiao. Alright. Lepas tu kita juga akan lihat kuil-kuil Intu Chiao. Lepas tu kita nampak ada masjid-masjid Islan. Okey, Islan. Okey, macam itu. Ada banyak juga yang berkaitan juga dengan agama dan sebagainya. Dan juga budaya tarian kita, kesenian kita, cara makanan, cara pakaian. Itulah satu-satu keunikan yang kita boleh buat package. Kita buat satu package yang kompetitif. Lagi satu, kita ni bukan mengagung-agungkan budaya barat. Kita mengagung-agungkan budaya timur. Bermaksud keluhuran, kesyukuran, berterima kasih, berbudi bahasa, layanan mesra, harus dipelajari daripada masyarakat kita. Kamu boleh salahkan kita lah, ekonomi tak majulah, perkembangan negara tak majulah, teknologi tak majulah, itulah, inilah. Tapi dari segi keluhuran budi bahasa, dalam dunia ini tidak ada orang boleh menandingi kita, saya rasa. Malaysia dan Indonesia, saya sudah fikir dua-dua ini, dua negara yang paling bagus dalam kehalusan budi dan kehalusan bahasa dan ketinggian murni. Negara-negara lain tu ada, tapi kurang sikit saya nampak. Negara Indonesia dengan Malaysia ini sebab kita penyeragaman bahasa kan, budaya bahasa yang sama, memang kita punya layanan cukup mesra dan menawan hati dan menambat kita punya kedatangan memijak kaki di tangan itu, di tanah itu. Itu yang kita nampak di situ. Jadi itulah kita nampak isi huraian dan huraian kedua. Lepas itu kita lihat juga C. Saya katakan C ialah contoh. Dari segi promosi itu apa kita boleh buat? Secara renungan, contohnya kerajaan dan sektor swasta telah menganjurkan kempen cuti-cuti Malaysia. Kempen cuti-cuti Malaysia ini ialah program seluruh negara, peringkat kebangsaan, peringkat nasional. Kempen cuti-cuti negara. Tahun Melawat Malaysia, ini program nasional. Kempen promosi pameran Mata Fair. Mungkin kamu masih lagi tak faham apa itu Mata Fair. Mata Fair di sini ialah contohnya kita nampak semua syarikat-syarikat pelancongan di Malaysia akan turun di PWTC, Putra World Trade Center. Kita pergi sana, kita akan dapat potongan diskaun yang bagus. Diorang akan bagi package yang bagus. Ini Mata Fair. Tiap-tiap tahun ada. Bulan 9 ke? Bulan 7 tak silap saya lah. Faham? 2 tahun ni tak ada lah. Semua COVID yang pasal ya. Jadi contoh ni, kempen cuti-cuti Malaysia, Tahun Melawat Malaysia, kempen promosi pameran Mata Fair. Kamu tengok ungkapannya, ungkapan bahasa yang indah, peribahasa yang cantik. Pujangga Melayu bersuara, jauh perjalanan, luas pemandangan, lama hidup, banyak pengalaman. Amat sesuai untuk kita nikmati anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya di bumi bertuah Malaysia. Tengok macam mana saya bawa balik kamu pada Malaysia, Malaysia, Malaysia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Boleh? Pelajar cemerlang tertinggi, A+. Dan saya menutup isi ini, izharnya, jelasnya, tampaknya, impaknya, tamsilnya. Promosi pelancongan dapat membawa Malaysia ke arah mercu kejayaan ekonomi dan kemantapan taraf hidup rakyat secara langsung. Sektor pelancongan dapat dipertingkat mutunya. Fantastik. Saya tak lari mana-mana. Saya tak lari mana-mana. Keseluruhan dia bincang pasal promosi. Keseluruhan dia bincang pasal promosi. Kamu tengok. Kamu tengok di sini. Keseluruhannya dia bincang pasal promosi. Okey, keseluruhannya dibincang pasal promosi. Ini bahagian promosi kan? Dia bincang pasal promosi. Okey, di sini pun nampak mempromosikan, dia bincang pasal promosi. Saya tak lari isi saya. Saya tak lari isi saya. Saya bincang pasal promosi di sini dan sebagainya.
Alright, tengok. Ini promosi saya bincang. Sini lagi sekali pendekatan. Pendekatan ini promosi lah. Langkah kan pendekatan. Ya, kamu tengok lagi. Ini promosi cuti-cuti Malaysia, tahun melawat Malaysia. Ini amat sesuai dengan kita punya tema pelancongan. Tengok izharnya pelancongan, pelancongan promosi. Boleh? Ya? Inilah contoh bagaimana seorang pelajar boleh. Kalau boleh masukkan pantun, boleh. Pantun tak semestinya markah, pantun boleh masukkan di sini. Kalau kamu nak masukkan pantun, boleh. Pastikan rima akhir kamu ni mempunyai rima akhir terikat. Pantun biasanya rima akhirnya terikat. A, B, A, B, A, B, A, B. Okey, itu yang boleh dikatakan. Boleh ya? Boleh, tak ada masalah. Pantun ke apa ke bolehlah. Anda boleh gantikan you tu dengan pantun. Boleh? Okey. Macam mana? Okey? Baik. Sekarang, satu lagi yang saya nak bincang hari ini. Yang boleh menggugat nilai prestasi, nilai pencapaian kamu sebagai pelajar yang terulung. Wah. Setakat ini memang kamu semua sudah jadi pelajar cemerlang tertinggi. Tapi untuk meyakinkan lagi kamu betul-betul baka yang original. Kereta banyak jenis kereta lah. Kita tengok kereta import. Mercedes, BMW biasa. Kita belum tengok lagi Lamborghini. Kita belum tengok lagi Porsche. Okey, di antaranya lah. Sekarang saya nak bagi kamu satu booster. Satu booster. Ini kalau you boleh masukkan confirm. Tidak ada mana-mana pemeriksa di Malaysia boleh menyatakan itu salah. Kalau salah, suruh dia jumpa saya. Saya nak jumpa dia. Saya nak bagi kamu booster. Selepas kamu ambil Pfizer, kamu ambil AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sputnik V, Rusia punya dan sebagainya, saya bagi satu lagi power sekarang. Macam Formula F1, Formula 1 kan? You punya kereta sekarang ni lagi power. Okey, nak bagi kita punya karangan ini power, kita masukkan spotlight, iaitu elemen hebat. Ini membezakan seorang pelajar yang cemerlang dengan cemerlang tertinggi. Okey? Cemerlang dengan cemerlang tertinggi. Ya. So, ini yang berlaku. Tengok elemen kebat. Elemen kebat nak masukkan di mana? Elemen kebat Anda boleh masukkan di sini. Anda boleh masukkan selepas contoh. Selepas contoh, masukkan di sini. Okay? Saya tak masukkan di sini sebab bukan semua orang boleh buat elemen ni. Tengok elemen ni. Pada masa yang sama, kerajaan juga turut mengadakan pelbagai aktiviti tahunan bagi menggiatkan lagi lebih ramai pelancong seperti mengadakan Pesta Flora Kuala Lumpur. Pesta Flora Kuala Lumpur ni pesta bunga-bunga. Pesta bunga-bungaan di mana kita nampak di Kuala Lumpur ni semuanya kita buat perarakan bunga, kita buat kereta berhias, kita buat macam-macam lah hiasan. Semata-mata untuk menarik pelancong datang ke negara kita. Dan juga kita ada pesta makanan tradisional Malaysia, makanan Chinese, makanan Malay, makanan India, makanan Sabah dan Sarawak. Kita bawa bas perseran turun situ, mereka beli makanan dan makan. You nak suka makan India, pergilah makan nasi biryani. Makan kambing, roti canai ke, murtabak ke, apa ke, tosai ke, apa kan. You suka nasi goreng kampung, you suka nasi kandar ke, you suka nasi pabrik ke, you suka lontong ke, ketupat ke, sate, kau hantam makanan masyarakat Melayu. You suka lagi di sini masyarakat Cina punya. Ada cha kway teow lah, kungfu cha lah, ini lah kan. Macam-macam lah, bak kuteh lah, apa benda lah. So semua boleh. Kalau you pergi juga Sabah dan Sarawak, ada mi kolok Sarawak kita ada kan. Lepas tu apa dikatakan nasi yang kita famous dekat nasi Sabah tu kan ada kan. So ini semua ni kita boleh masukkan ya. So pelancong pun tengok
Banyaknya negara Malaysia ini, keunikan diorang ni, banyak bangsa, banyak agama, banyak tradisi. Ya. Lepas tu juga di Langkawi kita ada sukan Li Tua di Langkawi. Ini bersikal punya. So jago-jago bersikal antarabangsa mereka akan turun ke Langkawi. Dia lihat, lagi bagus peserta-peserta kita adakan di sini dan sebagainya. Okey. Satu lagi anda boleh masukkan juga Monsoon Cup di Terengganu. Monsoon Cup di Terengganu mereka buat macam pertandingan kapal layar. Mereka menggunakan angin monsun timur laut itu, mereka pandai untuk melayar kapal. Ini pernah dibuat di Terengganu. Tahun melawat Terengganu dan sebagainya. Anda boleh masukkan di sini. Ya, Anda boleh masukkan di sini. Ya, Monsoon Cup. Saya tambah di sini. Nah, ini semua ni kamu patut belajar. Monsoon Cup. Okey, Monsoon Cup kan. Ini ialah kapal layar lah. Kita bawa itu kapal layar. Ini kita panggil sebagai windsurfing lah, something like that. Tapi menggunakan kapal. Dan satu lagi ni yang paling bagus ini pameran pesawat udara di Langkawi 5. Langkawi International Maritime Aerospace. Ini kebanyakannya tak tahu. Biar saya tunjuk apa itu 5 sebenarnya. Sebab saya rasa kamu tak berpeluang untuk melihat apa itu 5 dan sebagainya. Ini ialah pameran antarabangsa. Satu dunia akan turun Langkawi. Satu dunia akan turun Langkawi tau. Sebab ini satu-satunya yang mereka harapkan supaya kita dapat. Cuba lihat saya punya skrin. Ini. Kamu tengok. Ini yang berlaku di Langkawi. Pertunjukan pesawat-pesawat udara, tentera-tentera perang Amerika, Rusia, Germany, ya, Japan, Korea, semua turun. Maritime and Aerospace. The last diorang buat 2019. Ini 2 tahun ke 3 tahun sekali. Tengok, ini semua ni Langkawi ni. Mereka akan berpeluang untuk melihat US Air Force. 2021. Supposedly lah, tapi cancel lah, tak boleh kan. Tengok ini. Tengok ini. Banyak yang kita nampak. Diorang akan buat pertunjukan-pertunjukan udara seperti ini. Di Langkawi ni. Semasa upacara ini, program ini berlangsung di Langkawi. Ya. Kamu takkan dapat tempat di hotel. Penuh. You bawa tikar pun dengan bantal you tidur tepi bendang, tepi sawah lah saya kata. Hotel semua penuh. Kalau kita jadi pengemis pun, bukan saya cakap tipu, kalau kita jadi pengemis pun, andai kata kalau kita boleh duduk di sini, mana-mana di sini, satu hari saya rasa kita boleh dapat 2 hingga 300 ringgit, confirm. Dan ini akan berlangsung dalam antara 3 hingga 4 hari. Begitu ramai orang akan pergi. Saya tak tahulah sama ada kamu pernah pergi untuk ini ataupun tidak. Dan 5. Hotel penuh. Banyak yang diorang adakan di Langkawi. See, welcome to 5 2019. Supposed to be, but since COVID, I think they have cancelled this. Memang seronok Langkawi. So negara kita pun banyak menganjurkan seperti ini, menganjurkannya seperti ini, supaya kita juga akan dapat menjana ekonomi. Ya, menjana ekonomi dan sebagainya. Tengok dia orang ada buat macam mana pesawat lain semua ni pertunjukan. Ini semua ni tengok pertunjukan 5 yang berlaku di ini Malaysia ni. You jangan ingat negara lain. Ini Malaysia ni, Langkawi. Okey? Jelas ya? Sok Cina. You want to be a cikai there. Okay, can make money, I tell you. Kalau dia bagi RM, tak apa. Kalau dia bagi USD, 10, 20, 30, 10 orang bagi. Kalau satu orang bagi 20 US, 10 orang bagi sudah 200 US. Time with 4.2. 1,000 lah satu hari. Penuh sana orang. Okay, lepas tu kamu nampak, itu yang saya panggil sebagai pameran pesawat udara di Langkawi. Malaysia juga turut memperkenalkan konsep pelancongan baru seperti eko pelancongan. Ini untuk kita lihat kepada bagaimana untuk mengadakan hubungan mesra dengan alam sekitar, eko pelancongan. Lepas tu agroturism. Ini untuk pertanian kan. Ini kita juga ada macam MAHA, Malaysian Agriculture
horticulture agency. Ini MAHA. So kita ada banyak tanaman-tanaman hidroponik dan tanaman-tanaman yang kita katakan sebagai botani lah, kan? Pelancongan perubatan, medical tourism, the best university, the best college can do the heart transplant, kidney transplant, cancer. Kita bawa dia orang, lepas dia orang baik itu kita bawa dia orang pergi melancong. Lepas tu edutourism, educational camp, pelancongan pelancongan pendidikan, edutourism, educational tourism. Kita boleh bawa pelajar-pelajar di negara Arab, di Pakistan dan juga di Timur Tengah, Eropah, England datang sini melawat beberapa universiti swasta, universiti tempatan. Lepas tu kita boleh buat tour. Bertujuan dia untuk apa? Kamu lihat di sini. Ini kebat. Cuba kamu lihat di sini. Dengan usaha yang berterusan ini, maka sektor pelancongan negara Malaysia semakin berkembang maju dan berupaya untuk menjana nilai dolar AS Amerika Syarikat yang lumayan menerusi pertukaran mata wang asing dan seterusnya menawar dan mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan dalam sektor pelancongan. Tadi kita ada Tahun Melak Malaysia, tadi kita ada apa dikatakan sebagai dalam contoh yang terdahulu kita ada apa Tahun Melak Malaysia, kempen promosi cuti-cuti Malaysia kan. Tapi di sini kita ada yang apabila pelancong-pelancong dah sampai, kita juga ada program-program tempatan. Pesta Flora, pesta makanan, di Litua, Langkawi, Monsoon Cup, kapal layar, pameran 5. Hebat Malaysia. Actually Malaysia is a very gifted country. Negara kita ni bagus. Tuhan telah berikan kita satu dataran yang begitu baik sekali, satu tapak yang begitu baik sekali. Tapi cuma ada beberapa golongan yang memporak-porandakan. Kalau tidak, kita sudah lama maju seperti Jepun dan Korea Selatan. Kamu tidak mahu ke negara kamu digelar sebagai antara universiti yang terkenal dalam dunia? Kamu tidak mahu ke kamu ada sebuah hospital yang kamu katakan kamu dapat mencari ubat untuk perubatan kanser? Kamu tidak mahu ke kamu ada satu syarikat yang boleh mencipta enjin kapal terbang pesawat Boeing 747? Kamu tak mahu? Sampai bila kamu nak tengok negara kita ni masih lagi jual nasi lemak, roti canai, dengan pemimpin-pemimpin yang memporak-porandakan sebagainya, kan? Jadi kita ni jauh ke belakang. Saya cuba nak merealisasikan matlamat, menjadikan Malaysia sebagai hub seperti Korea Selatan dan Jepun. Tunggulah nanti pilihan raya akan datang, saya bertanding. Jadikan saya Menteri Ekonomi, mudah-mudahan saya akan ubah Malaysia, insya-Allah. Boleh? Tak boleh? Tak boleh kau? Payah tau. Kita ada fikiran, kita ada pendekatan, kita mampu buat. Selagi benda tu tak jadi, jangan buat. Kita minta-minta. Contoh-contoh ni, contoh-contoh pun dimakbulkan doa ni, kau nampak? Sila hari bulan aku tengok aku jadi Menteri Pendidikan, aku cari kau. Boleh? Okey, mudah-mudahan. Yalah, sampai bila? Sampai bila nak jadikan Oxford dan Cambridge sebagai universiti terulung di dunia, Princeton dan juga Harvard? Kamu ke nak lihat Universiti Melaya, Universiti Kebangsaan, Universiti Sains Malaysia? Tak nak ke saya nak tengok Alia Natasha sebagai seorang saintis muda dalam dunia ini? Tak nak ke saya nak tengok Ern Wimping sebagai ahli jurutera yang baik? Tak nak ke saya nak tengok Jaila Jadia ini sebagai doktor ataupun virologi yang terkenal dan sebagainya? Tak nak? Tak nak? Apa kurangnya kita? Wah, dari sektor pelancongan sekarang dah masuk pada sektor ekonomi. Saya bukan main-main. Saya nak pelajar saya fikir. Ini cara saya ajar. Sebab kamu bakal memimpin negara. Yang lapuk-lapuk, yang virus-virus ni semua kita bagi buang. Kita jadikan belia-belia yang berintelektual ni datang mentadbir Malaysia lebih baik. Okey, jadi ini ialah elemen kebat. Ini yang kita jadikannya sebagai elemen kebat dan sebagainya. Boleh? Okey, lepas itu kita lihat pada bahagian kesimpulan. Bahagian kesimpulan ni saya gunakan konsep saha siau. Siau-siau jadinya. Semua gila. Okey, saha siau ni senang. Kita ada sah, saranan dan cadangan.
Kita ada harapan supaya agar kita ada seruan untuk kebaikan dan ungkapan indah seperti biasa. Jadi dalam bahagian ini, ya, jadi latihan ini kita akan gunakan kesimpulan. Kamu boleh ambil ini, kamu boleh ambil foto, kamu boleh ambil simpan ni. Kalau kamu nak gunakan perengan kesimpulan ni, sahasiau. Sarangan, saranan, cadangan, harapan, seruan, ya, ungkapan bahasa indah dan slogan kita. Dalam kesimpulan, apa yang kita tulis? Dalam kesimpulan, saya tidak mau lihat isi. Dalam kesimpulan, bukan tempatnya menulis isi. Kesimpulan, kita sudah pun sampai ke dapur kamu, ruang dapur kamu. Dalam dapur kamu, saya tak mau lihat katil yang sepatutnya ada dalam bilik 1, kamu letak dekat kitchen. Ataupun apa yang sepatutnya ada dalam bilik nombor 2 tu, baby room ataupun children room tu, double deck katil kau letak dekat kitchen. Saya tak nak macam tu. Saya nak tengok barangan-barangan dapur saja. Kesimpulannya di sini maksudnya, kita bagilah sarangan, kita bagilah harapan, kita bagilah seruan, kita bagilah ungkapan, ya. Supaya kita merumuskan keseluruhan karangan ini. Kita merumuskan keseluruhan karangan ini. Itu yang sepatutnya yang kita buat. Okey, contoh kalau kamu lihat, kamu tengok di sini. Okey. Saya saja bawa kamu perkataan konklusifnya di sini. Tapi jangan kamu terpengaruh. Kamu tidak boleh gunakan perkataan konklusif. Dalam Dewan Bahasa dan Pustaka memang tidak disyorkan kamu menggunakan perkataan konklusif. Sebab dalam tata bahasa Dewan pun benda ni tak ada. Tapi kebanyakan daripada buku di luar, pandai-pandai diorang guna. Jangan guna. Saya sudah cek dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, memang disyorkan kita menggunakan perkataan kesimpulannya. Kalau tak boleh gunakan perkataan kesimpulannya, tak apalah. Apa susah sangat. Bolehlah kamu gunakan akhirul kalam. Kalau tak boleh gunakan akhirul kalam, kamu katakan sebagai penutup bicara pada pagi yang indah ini, sebagai penutup bicara dalam penilaian kita, sebagai penutup bicara dalam perspektif kita, akhir kata, sebagainya. Tak semestinya you gunakan kesimpulan. Tapi dalam rumusan, mesti nyatakan kesimpulan. Faham? Ya? Jadi kebanyakan pelajar saya syorkan gunakan kesimpulan, gunakan akhirul kalam, gunakan sebagai penutup kata, penutup bicara kata, penutup tirai kata dan sebagainya. Usaha sama daripada pelbagai dimensi struktur sosial. Dimensi struktur sosial maksudnya pelbagai pihak. Pelbagai pihak sekarang saya tukar menjadi dimensi struktur sosial. Khasnya jabatan kerajaan, jabatan sektor swasta, pertubuhan sukarela, NGO, komuniti dan individu amat dialukan untuk menjadikan sektor pelancongan satu realiti ekonomi terbesar di Malaysia. Harapan saya, tuntasnya, segala usaha akan membuahkan hasil yang baik. Bak kata pepatah, benih yang baik asal jatuh ke laut menjadi pulau. Perlu dijadikan amalan agar Malaysia terkenal dalam arena antarabangsa pelancongan secara komersial. Memang kita buat bisnes lah ni. Pelancongan ni kita buat bisnes. Kita nak wang masuk sebab kita nak sponsor. Kita nak letak untuk pembangunan dan sebagainya. Itu harapan. Lepas tu seruan. Sesungguhnya saya nak seru. Sesungguhnya masakan pokok bergoyang tanpa angin. Kita sewajarnya mengorak langkah yang pertama untuk menjayakan sektor pelancongan dan bukanlah hanya berdebat. Bukannya hanya berdebat. Okey, bukanlah hanya berdebat dan bersandiwara semata-mata tanpa sebarang usaha. Tengok saya seru. Akhir sekali, dalam kelestarian itu kita mengangkat martabat Malaysia dan mencanangkan nobat panorama indah Malaysia bermula dari sini atau panorama indah bermula dari Malaysia. Cukup baik. Tak ada pun isi. Saranan ada, harapan ada, seruan ada, ungkapan ada, apa lagi? Faham? Beginilah karangan cemerlang tertinggi ditulis. Boleh faham? Boleh faham? Boleh? Boleh kamu sampai ke tahap ini? SPM lagi 3 bulan? Bagus. Jaliah jadi, bagus. Amirul, Ngan Wenping, you semua senang. Nanti mau tengok keputusan you ketuk kepala you. Okey? Ini sebagai contoh.
Okey, tadi saya ada tanya soalan kan? Ini kan? Tadi saya ada tanya ini kan? Adakah saya disasarkan untuk cemerlang tinggi A+? Bolehkah saya memperolehi cemerlang tinggi A? Jawapannya ada di sini. This is your answer. Nampak ni? Ini jawapan. Semuanya dari anda untuk anda. Kamu sudah mengambil keputusan untuk pergi ke satu tebing ke tebing yang lain. Tinggi lompatan kamu, usaha kamu, keyakinan kamu, kamu boleh sampai ke tebing itu. Kalau tak ada, kamu akan jatuh di tengah-tengah, kamu akan hilang. Semua di tangan anda. Antara dua tebing. Tepuk dada, tanya selera. Saya senang saja. Saya takkan buat keputusan untuk pelajar. Saya minta pelajar buat keputusan. Saya minta pelajar buat keputusan. Boleh? Inilah tips rahsia yang terkandung dalam hidup seorang pelajar. Jadikan ini gambar ini sebagai gambar ilham. Kamu sudah ambil, kalau you tamu, you duduk dekat sini saja. Dapat C, dapat D. Kamu sudah mengambil keputusan, you want to go for next level. Kamu nak pergi satu dimensi yang baru. Kamu nak pergi ke satu anjakan paradigma yang baru. Kamu harus melompat. Tapi lompatan kamu mesti pantas, cekap dan tepat. Usaha kamu silap, kamu akan jatuh. Kamu mesti menapakkan kedua-dua kaki ke atas tebing ini, barulah kamu boleh, dari sini kamu boleh melihat imbas kembali kamu. Sebelum ini kamu macam mana. Okey, inilah jawapannya. Ini bukan sepandai-pandai tupai melompat, tak ada. Ini tak ada kaitan. Ini lompatan masa depan anda. Ya, ini lompatan masa depan anda, kan? Ya? Okey, ini satu option. Ini satu option yang boleh saya bagi kepada anda. Kepada mereka yang rasa-rasa boleh ikut, kamu boleh ikutlah. Kepada mereka yang rasa susah, cikgu, saya tak boleh, ini susah sikit, macam manalah. So saya bagi kamu option B. Tenang saja. Okey. Kalau kamu rasa yang itu tak boleh, kita bagi kamu option B. Option B, okey, tak ada masalah. Kan? Memang option C. Memang option ini kita nampak senang. Okey, sekarang bersedialah untuk option B. Saya tak boleh pergilah untuk itu. Kan? Susahlah. Saya mau pergi untuk itu. Okay, kalau macam itu, saya boleh bagi kamu option baru. Okey, kamu tengok yang ini. Option baru. Okey, yang ini. Ya, Amirul. InsyaAllah. Hendak 1000 daya, tandak 1000 dalih. Kukuh kan? Semangat. Kalau patah sayap Raja Wali, bertongkat juga aku sampai ke destinasi. Betul? Itu dia. Jangan main tu. Hebat ni. Baik, kamu tengok ni ya. Ini ialah suatu yang biasa. Ini ialah penggunaan ISCP. Penggunaan ISCP. Isi, huraian, contoh, penutup isi. Ini yang biasa kepada mereka yang sederhana. Saya kata lemah tak ada. Sederhana. Saya ambil contoh karangan. Punca kemalangan kenderaan. Ini ialah punca-punca kemalangan. Okey, isi utama kamu tulis. Kenderaan tidak diselenggara. Antara punca yang kenal pasti berlakunya kemalangan jalan raya ialah kenderaan tidak diselenggarakan mengikut waktu yang sepatutnya. Inilah punca kemalangan. Boleh? Huraian. Setiap kenderaan sewajarnya perlu dihantar untuk membuat semakan atau penyelenggaraan di pusat membaiki kenderaan supaya tidak membawa sebarang kemalangan. Huraian. Satu huraian saja. Bahasa yang biasa, tiada kata pinjaman, tiada kosakata, tiada olahan, tiada ungkapan indah, tiada kata-kata yang
diksi yang tertinggi, pemilihan kata indah tak ada. Contoh, kenderaan perlu dibuat semakan dan penyelenggaraan mengikut senarai seperti penukaran minyak hitam, pelak kereta, tayar yang tidak haus, tak botak, brek kenderaan harus dipastikan dalam keadaan yang baik. Ini contoh. Ini tak salah. Cuma tahap dia tak cemerlang lah. Tahap dia tak matang lah. Penutup isi, jelaslah bahawa kemalangan dapat dielakkan melalui penyelenggaraan kenderaan yang baik. Bak kata pepatah, malang tidak berbau. Cukup. Ada juga simpulan bahasa. Kepada mereka yang rasa ini lebih sesuai, ini option 2 yang boleh anda ambil. Okey, anda boleh salin sekarang. Bagi saya 1 minit. Macam mana? Warga pelajar yang ku sayangi dan hormati, di manakah hala tujuanmu? Adakah anda ingin mengikut petunjuk pendeta ini untuk menempa nama dalam nostalgia bahasa, mekar sebagai sekuntum bunga mawar yang harum semerbak bau untuk alam ini? Ataupun kamu mau masih lagi seperti bunga biasa tetapi di taman yang biasa? Bolehkah siapa-siapa di sini mengikuti cara saya tadi? Bolehkah kamu berekrar dengan saya? Saya cikgu. Saya akan pastikan dapat A+ kali ini. Boleh saya tengok pelajar itu? Amirul, Alia, Chuan, Faiz, Azal, Eng Vipin, Jaila, Ketong, Khairina, Lim, Min, Nur Azrin, Rain, Safi, Safeha, Sok Ching. Ada? Ada siapa saya pernah berekrar? Ayo, orang ini ya, tata mau cakap apalah. Mereka yang nak berjaya, dia tidak akan pandang belakang. Saya sudah berikan busur. Kamu tahu tak busur? Archer. Saya sudah berikan busur, saya sudah berikan anak panah. Dan saya sudah berikan sasaran. Sasaran kamu perlu satu saja, mencari mangsa dan bunuh. Bukannya kamu bagi alasan itu dan sebagainya. Alright? Nah, ini saya punya tugas lah. Tugas saya di sini sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Sekarang tugas kamu akan bermula. Jaliah jadi. Taburlah bunga di atas pusaraku sebagai memperingati putik-putik yang bakal berdetik dan juga kembang mekar mengharungi alam semesta ini, termasuk kau yang kupuja. Jaliah jadi. Kamu ada unsur penulis, ya. Tahniah saya ucapkan, saudari. Okey. Amirul Hakim, bagus.
cikgu, saya akan pastikan A+ dalam tangan. Peluang hanya sekali. Saya akan cakap, bagus. Ini yang saya mau nampak. Ketung, cikgu, boleh saya gunakan cara dalam pendahuluan? Boleh. Ya, ya, jadi. Ya, kususun jari 10. Meminta ampun dan maaf. Sekiranya tergores, segores sekalung harapan yang tinggi dalam dirimu, saudari. Tergayulah kamu selalu di bawah tanah yang digelar Malaysia. Okey, sudahlah bersandiwara ni. Macam lain-lain pula ni. Macam orang zaman-zaman dahulu. Okey, jadi kalau kita lihat dalam perkembangan yang ada di sini, para pelajar saya sayangi, ini ialah satu lagi contoh yang boleh kita ambil sebagai satu yang biasa. Kalau kamu tak boleh karangan A+, ya, kamu boleh pergi untuk bahagian B. Ini B. B+ ke B ke saya tak tahulah. Terpulang. Okey, sekarang saya akan berikan satu lagi contoh. Bukan C, saya tak mau bagi C. Saya tak pernah bagi C. Saya bagi B dan A saja. Saya nak memantapkan kamu lagi, maka saya boleh berikan kamu satu lagi. Satu lagi. Contoh juga dari pelajar MRSM. Saya banyak pelajar. MRSM ada, SSM ada, macam-macam ada. Saya pernah ajar sekolah menengah tinggi Isyamuddin. Tapi saya ajar sejarah lah, bukan bahasa. MRSM saya penceramah jemputan untuk bahagian kertas 1. Kamu tengok yang ini. Ini lagi hebat. Oh, ini hebat ini. Ini hebat. Contoh karangan cemerlang A+. Ya, kamu tengok di sini. Pelajar ini, dia tajuknya ialah membaca dapat mencetus idea baru. Okey, maksudnya faedah-faedah membaca. Faedah-faedah membaca. Okey, mari kita selongkari isi pertama perbincangan, iaitu membaca dapat mencetus idea baru dengan menggunakan minda pelajar kelas pertama. Bermaksud apabila kita membaca dan mempunyai cetusan idea yang baru, ini dapat memberikan mereka minda kelas pertama. Maksudnya kamu ni adalah pelajar khas yang cemerlang. Ayat huraian 1. Pada era negara menuju ke arah negara yang maju, membaca amat penting dalam kalangan masyarakat maupun pelajar. Dalam dunia ini, negara yang paling banyak membaca negara mana? Masyarakat yang paling banyak membaca, masyarakat mana? Okey. Very good. Jailiyah jadi. Korea dan Jepun. Lepas SPM, dapat beasiswa dari JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, you pergilah Jepun. You pergi Jepun, you pergi Korea. You belajar sana. Baliklah sini sebagai bunga bangsa yang mengembangkan harapan untuk generasi yang akan datang. Mudah-mudahan kau berjaya, saudariku. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, ayat uraian yang kedua, hal ini kerana dengan membaca, masyarakat terutamanya golongan pelajar akan menerima idea-idea yang baru yang akan mematangkan pemikiran mereka, terutamanya semasa menjawab soalan berunsur. Soalan berunsur kemahiran berfikir aras tinggi, kebat. Yang diselipkan dalam soalan peperiksaan awam khasnya peperiksaan. Kebanyakan daripada kita suka menulis peperiksaan SPM. Jangan tulis SPM. Kalau kamu hanya tulis SPM saja, bagi saya SPM itu ialah Syarikat Permainan Malaysia. Ataupun Syarikat Pengangkutan Malaysia. Kamu patut gunakan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, dalam kurungan kamu letak SPM. Ini huraian kedua. Huraian pertama dia kata, negara yang maju membaca. Ayat huraian kedua dikata, kita membaca supaya pemikiran kita meningkat semasa menjawab aras tinggi, kebat. Huraian 3. Pada zaman era dunia bermaklumat kini, pelajar boleh mendapat info terkini dengan mudah tanpa berfokus kepada media cetak untuk mendapat maklumat yang diperlukan, sama ada data berbentuk statistik, kata-kata pemimpin, berita terkini berkaitan dengan isu dan banyak lagi maklumat yang terhidang di depan mata. Ini huraian 3 lah. Ini kalau kamu letak perengan isi 4, you boleh buat cara ni lah.
kita dalam SPM kita boleh buat sebenarnya minimum 3 isi saja SPM, 3 isi saja. Dia 5 perengan. Kan? Kalau kamu nak panjangkan kamu punya perengan, you boleh buat 3 isi lah. Kalau kamu tak ada idea nak panjangkan, kamu buat 4 isi lah. Kan? Kalau banyak idea boleh buat 5 isi lah. Maksimum 5 isi. Minimum 3 isi. 7 perengan dan 6 perengan. Ada juga buat 5 perengan. Tak ada masalah. Tapi jangan melebihi 500 patah perkataan sebab kalau lepas lebih 500 diorang takkan simak. Kalau kurang 350 dia potong markah ya. Saya cakap you awal-awal lah. Sebab syarat dia adalah 350 kan. Okey, cuba lihat menyelitkan unsur keindahan bahasa. Tegasnya dunia tanpa sempadan dan maklumat di hujung jari. Ini maksudnya internet lah. Internet kita baca buku dan sebagainya. Cuba lihat ayat contoh lagi. Tambahan pula pelajar boleh memperoleh apa saja bahan pada bila-bila masa di mana saja mereka berada sama ada info tersebut melibatkan mata pelajaran informasi berkaitan peristiwa terkini berlaku domestik dan global. Ayat contoh. Lepas itu ayat contoh dia bagi lagi ayat huraian untuk ayat contoh ni. Info-info terkini akan digunakan balik untuk kibat. Boleh. Tengok ayat kibat. Sekiranya membaca menjadi budaya dalam kalangan pelajar, sudah pasti bilangan pelajar akan dapat mendapat keputusan cemerlang. Akan meningkat setiap tahun apabila keputusan peperiksaan diumumkan, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi selaras dengan pelajar global. Yes. Kalau saya memanggil seorang pelajar intermediate 17 tahun seperti anda dari UK dan US ataupun Australia ataupun Eropah ataupun Korea Selatan dan juga Amerika duduk bersama dengan pelajar Malaysia, kita bincang sesuatu hal. Kita tengok bagaimana kita punya kepintaran, kecerdikan, kebijaksanaan itu. Kita masih lagi menunggang kuda dalam sempadan yang sama. Saya tidak mahu pelajar-pelajar ini menyekat pemikiran kamu hanya di Malaysia saja. Kamu haruslah melewati batasan sempadan. Pergilah sejauh mana. Saya dulu pun ada bagi tahu, belajarlah ilmu walaupun sampai ke negara China. Petikan ini diambil dari kitab mana? Saya tanya kamu semua sekarang ni. Tuntutlah ilmu walaupun ke negara China. Kitab ini, petikan ini diambil dari kitab mana? Siapa yang beritahu ini? Kamu masih lagi tak tahu, pelajar-pelajar beragama Islam dia patut tahu ayat-ayat ini diambil dari mana. Tuntutlah ilmu walaupun ke benua Cina. Dari mana dia ambil petikan ini? Dari mana dia ambil? Kan? Kamu minggu depan saya tanya balik soalan yang sama. Tuntutlah ilmu walaupun ke benua Cina. Dipetik dari mana? Yes, betul. Jailah jadi, betul. Tuntut dalam Quran. Ilmu. Kamu bacalah tu surah mana. Saya pun dah lupa lah benda tu. Okey? Betul. Memang ada. Kamu cek. Fantastic. Okey? Jadi sekiranya ayat penegas, tegasnya ayat penegas dia mesti balik pada idea utama. Ayat penegas dia mesti balik pada idea utama, iaitu tegasnya membaca amat penting untuk mencetus idea baru yang akan mematangkan pelajar untuk melahirkan minda berkelas pertama. Okey, minda kelas pertama. So ini yang kita lihat berlakunya beberapa dan sebagainya. Kan? Okey. So kita mempunyai 10 minit. Saya buka lembaran untuk pertanyaan. Ya. Kalau ada apa-apa yang boleh kamu tanya, inilah masanya boleh kamu letak ya dalam chat. Kita akan lihat perkembangannya dengan betul. Jadi saya bagi satu contoh kepada kamu ya. Dan itulah kita boleh lihat
Ha? Ha. Okey, kamu boleh chat dengan saya. Apakah masalah-masalah yang kamu hadapi dalam penulisan? Ya. Okey, dalam permulaan pada hari ini saya dah tunjukkan misop, saya dah tunjukkan misop, saya dah tunjukkan apa dikatakan I have two cups, dengan saya dah tunjukkan sahisau, ya. Dan juga saya dah tunjukkan option yang kedua iaitu kategori B, ya. Jadi sepatutnya kalau kamu lihat dalam perkembangan yang kita ada di sini, kita untuk SPM punya grade, saya pun tahu kamu dah sedia maklum, kan? Ya? Sedia maklum, kan? Okey. Jadi A saja kita ada 3. A saja kita ada 3, kan? Okey. Okey, contohnya kita ada apa yang kita panggil sebagai A plus 85 ke atas, A plus 85, 88 ke atas. Dan juga A 85 ke atas dan A ialah 80 ke atas. B plus dan B. B ada 2 kategori saja, B plus dan B. C pun ada 2 kategori saja, C plus dan C. D dan E. Jadi sekarang kamu patut membuat ketetapan kamu di mana. Okey, saya menjawab beberapa persoalan daripada pelajar sekarang ni, ya. Jawab apa ni, ada yang minta untuk tajuk-tajuk soalan, ya, untuk tahun ini. Tajuk-tajuk soalan untuk tahun ini terlalu awal untuk diramalkan dan saya pun tidak menggalakkan pelajar mengambil ramalan daripada saya. Okey, kamu mesti tanya mengapa. Saya ajar dengan ikhlas dan jujur. Keikhlasan dan kejujuran saya akan membenarkan harapan dalam minda kamu. Bermaksud apa tajuk keluar pun you boleh tulis. Saya tidak mahu saya mengatakan tahun ni penting COVID, tahun ni penting kes demam denggi, tahun ni penting PDPR, pengajaran dan pembelajaran kalian di rumah. Kali ini penting untuk banjir, kali ini penting untuk inflasi, kenaikan harga barang dan sebagainya. Tahun ini penting untuk kesihatan mental dan juga bunuh diri. Ini semua ni peka kes-kes masa. Buat apa saya bagi itu, you pergi internet, you cari semua, you semak, you simpan. Nanti keluar saja you semak. That means kamu dah mencuri idea orang lain. Saya tak ajar, saya tak didik pelajar-pelajar saya begini. Saya mendidik pelajar saya dengan isi, cara, formula. Saya nak kamu keluarkan idea kamu. Saya nak benih kamu tu ditaburkan di atas tanah semai itu dan akhirnya dengan kuasa Tuhan yang maha besar, ya, maha besar kemasyurannya, akan bercambahlah benih itu menjadi buah yang membawa rezeki kepada umatnya. Ini yang penting. Itu saya punya harapan. Cara saya ni lain. Okey, markah minimum untuk dapat A+. Okey, markah minimum untuk mendapat A+. A plus ke A minus tadi? Dia ada tanya saya untuk A minus. Okey, A minus. Kalau A minus ini ialah 78 ke atas. 78 sampai 84. Ini A minus. 85 sampai 88, 89 A. 89 ke atas tu A plus. Dia sebenarnya begitulah dia punya cara. Ya, begitulah cara dia. Ini secara asas, tapi ingat, kalau pelajar banyak yang gagal, dia punya graf akan turun. Apabila graf dia akan turun, untuk mendapatkan A+, kamu dapat 85 pun kamu dapat A+. Okey? 80 pun kamu sudah boleh dapat A. 77, 78 pun kamu sudah boleh dapat A-. Sukar ditentukan. Sukar ditentukan. Ya? Terpulang.
secara asasnya A plus ni 80. A mesti 80 ke atas loh. Mana ada 79 A, tak ada. A plus, A minus. Terpulang, macam matematik, kebanyakan pelajar akan gagal. Mungkin 75 pun boleh dapat A plus, siapa tahu. Ini terpulang pada kerajaan lah. Tengok seluruh Malaysia macam mana graf turun dan sebagainya kan. Gagal subjek BM tak ada sijil SPM. Sijil ada, tapi dalam sijil tu tidak dinyatakan BM diambil dan gagal. Apa-apa subjek yang kamu ambil, kalau kamu gagal, tidak dinyatakan dalam sijil lah. Ya, dia tak nyatakan. Kalau lulus saja dinyatakan. Kalau F semua tak dinyatakan. Ini sebagai menghormatilah kamu kan. Kalau BM gagal, yang pertama sekali you masuk universiti ataupun you masuk college, BM lah yang dia tengok kan. sebab dalam sijil itu, first subjek ini ialah BM. Tengok-tengok BM tak ada. BM tak ada. Apa kau ambil? Bahasa Perancis dah. Faham? Malaysia mah. Okey, bahasa Yunani bolehlah. Kalau ABCD boleh masuk sijil? Boleh. Kecuali gagal, saya rasa dia tak nyatakanlah. Kalau tidak hadir, dinyatakan tidak hadir. Tidak mengambil peperiksaan. Kalau gagal, saya rasa tak dinyatakan. Betul, jangan nyatakan. Orang faham-faham sendirilah. Kan? Jadi itulah sebagai menutup tirai bicara kita pada hari ini. Saya syorkan semua yang menghadiri kelas saya ya mendapat sedikit harapan. Saya dah tunjukkan the best, the good, okay, for you. And then saya berharap kamu dapatlah cekalkan diri anda. Saya setuju, saya faham bahasa Melayu satu-satu pelajaran yang kamu SPM kan. Ada bahasa Inggeris, ada fizik, ada chemistry, ada maths kan. Seimbangkan. Tapi satu kamu kena faham, bahasa Melayu tak ada silibus apa. Berapa you takut? Melayu 没有 silibus. So 不要担心啦，是吗？你们要有信心哦，不要压力，jangan stres, kan? Sini, 开心哦，开心，你们要开心，全部学生这个 SPM 学生有目标有希望哦，不要懒惰啦，老师教。你一定要专心！walao，明白我不明白路不要问啦。Entahlah, entah faham tak tidak ada orang ni, aku pakai bantai je. Baiklah para pelajar yang saya kasihi dan sebagainya. Saya kasihi ya. Diharapkan minggu depan kita akan masuk pada bahagian tata bahasa. Bahagian novel mungkin saya tidak akan kajilah sebab saya takut bukan semua dari Selangor kan. Sebab bahagian novel ni ada banyak kan. Untuk novel ni kita ada apa dikatakan Lieutenant Adnan, lepas tu Tirani, lepas tu untuk zon-zon lain. Ada di sini luar Selangor tak? Perak ke apa ke ada kan. Sokching Selangor, kalau semua Selangor saya boleh bincang. Kalau takut dari zon lain saya tak boleh bincang. Ada dari Perak. Kan? Kalau semua Selangor tak apa. Ada di sini dari luar Selangor ada. Semua Selangor. Ni ada. Ada seorang dari Perak. Perak dan Selangor zon yang sama ke? Kita Selangor zon C. Zon C tak ada air. Selalu masalah air tak ada. Kan? Okey, tak apa. Saya tengok dulu macam mana keadaan sebab kita ada lagi lebih kurang 5 kelas lagi. 5 kelas tu saya akan buat bahasa, saya akan buat bahagian apa dikatakan terjemahan itu penyuntingan dan sebagainya, dan novel mungkin saya akan lihat pada yang akhir lah. Okey, ya. Baik. Novel untuk Sabah, Sarawak semua boleh. Yang penting saya tak tahulah kamu semua zon mana sebab ini open kan satu Malaysia. Saya pun tak tahu kamu dari zon mana. Kalau semua macam-macam punya zon susahlah.
Baiklah pelajar, terima kasih saya ucapkan jari 10 saya susun minta ampun dan maaf sekiranya segala kata-kata saya terguris. Cuma harapan cikgu satu saja untuk melihat anak-anak didikku berbuah, mencari hasil dan menjadi rezeki kepada tanah air tercinta Malaysia. Sekian, terima kasih. Selamat petang. Salam mesra, Dirgahayu Malaysia. Jaga kesihatan dan keselamatan. Jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Mr. Mike. Okay, sir. Thank you so much. Thank you very much. Okey, pelajar-pelajar, terima kasih ya. Tan Simin, Ketung, Henu Iping, Alia, Min, Natasha, Sarifah ya. Lim Sawe, Amirul ya. Terima kasih. Ada yang kata Selangor zon tak ada air. Macam-macam korang ni. Okey, jumpa lagi ya. Terima kasih kepada Jumpa saudara lagi. Ken dari Education ya. Setiap minggu beliau datang on time Yes. mengingatkan saya dan sebagainya. Bagus. Okay, terima kasih cikgu. Thank you so much, sir. Thank you so much. We appreciate that. Yes, thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Thank you everyone for your time. All right, sir. Thank you.